اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق Allahul Azim. Sebagaimana harta rampasan perang ditentukan pembahagiannya dengan kebenaran, maka Tuhanmu wahai Muhammad mengeluarkanmu dari rumahmu untuk pergi berperang dengan kebenaran juga. Sedang sebahagian dari orang-orang yang beriman itu sebenarnya tidak suka turut berjuang. Mereka membantahmu tentang kebenaran berjihad setelah nyata kepada mereka kemenangan yang engkau janjikan. Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian dan mereka melihat sebab-sebabnya. Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepada kamu salah satu dari dua angkatan, menjadi untuk kamu menghadapinya, sedang kamu suka kiranya angkatan perniagaan, bukan angkatan perang, yang mempunyai kekuatan itu yang dijadikan untuk kamu menghadapinya. Padahal Allah menghendaki untuk menetapkan yang benar agama Islam dengan kalimah-kalimahnya dan untuk membinasakan kaum kafir seluruhnya. Supaya Allah menegakkan yang benar itu dan menghapuskan yang salah, kufur dan syirik. Sekalipun golongan kafir musyrik yang berdosa itu tidak menyukainya. Masih lagi dalam penafsiran suratul Anfal. Bermula daripada ayat 5 sehinggalah ayat yang ke-8. Suratul Anfal merupakan surah yang ke-8. Juzuk yang ke-9. Dalam ayat-ayat yang kita bacakan, iaitu 4 ayat yang kita bacakan, menceritakan bagaimana sikap sebahagian orang beriman. Ada perasaan tidak senang bila mereka terpaksa keluar untuk berperang. Sebagaimana perasaan itu juga ada ketika mana ditetapkan pembahagian harta rampasan perang, khususnya golongan muda, kerana mereka beranggapan mereka perang lebih berani daripada orang tua, maka mereka patut dapat lebih banyak. Sehingga Allah menentukan pembahagian ghanimah itu milik Allah dan Rasul secara mutlak. Dibahagikan mengikut kehendaknya, yakni dibahagikan merata. Walaupun sebahagian tidak menyukainya, Allah mendedahkan mereka tidaklah berkata dengan mulut mereka, tetapi Allah mengetahui isi hati mereka. Sebagaimana juga rasa tidak senang mereka bila mana mereka keluar yang asalnya untuk menyekat rombongan perdagangan Abu Sufyan, akhirnya mereka terjebak dengan peperangan. Sedangkan mereka ingin mengambil risiko yang paling rendah, cuma menghadapi rombongan perdagangan Abu Sufyan yang seramai 60 orang.
yang tidak punya senjata perang untuk mereka merampas harta yang dibawa oleh Abu Sufyan yang merupakan harta yang diambil daripada orang Islam Mekah. Tiba-tiba Allah menghendaki sebaliknya. Mereka bertembung dengan tentera Abu Jahal yang berjumlah 1,000 orang lebih dengan siap bala tenteranya, kekuatan kuda dan juga unta, peralatan perang dan juga pengalaman perang, golongan-golongan yang lama. Maka ketika itulah berlaku konflik bagi setengah umat Islam. Apakah berpatah balik ke Madinah atau berperang? Dan baginda sallallahu alaihi wasallam mengadakan mesyuarat. Sebelum kita memahami ayat ini, kita perlu memahami latar belakang peristiwa. Kerana setiap ayat itu kalau tidak difahami latar belakang peristiwa ataupun juga disebut sebab nuzul, maka kita pasti tidak akan memahaminya. Kerana ayat Al-Quran mempunyai gambaran-gambaran peristiwa sebelumnya, sebelum diturunkan. Dan selepasnya, yang apa yang berlaku. Kerana ayat Al-Quran turun bagi menyelesaikan isu, menyelesaikan masalah. Bukan dia satu benda yang bergantung kosong begitu. Artinya ada isu, ada permasalahan, ada cerita. Di sebalik setiap ayat yang diturunkan ada ceritanya, ada latar belakang. Maka ini penting bagi sebarang para mufassirin, mana-mana orang yang menafsirkan Al-Quran melihat latar belakang peristiwa. Kalau sekadar kita beli terjemahan Quran, kita baca, kita tak mungkin faham dengan sebenar. Mesti memahami latar belakang peristiwa. Kita tahu latar belakang peristiwanya bila mana umat Islam meninggalkan kota Mekah dalam hijrah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Maka sesampai mereka di Madinah, apa yang dilakukan oleh musyrik Mekah? Mereka merampas harta-harta yang ditinggalkan oleh orang Islam. Mereka merampas rumah-rumah yang ditinggalkan oleh orang Islam. Walau mereka mengetahui mencuri dan merompak itu salah. Itu yang mereka lakukan kepada anak beranak mereka yang berlainan agama. Maka segala kekayaan yang mereka ambil, rampas daripada umat Islam Mekah yang sudah pun berhijrah ke Madinah, mereka jadikan sebagai modal niaga. Lalu mereka menyuruh Abu Sufyan mengetui rombongan perdagangan menuju ke Syam, sejumlah 60 orang. Membawa modal-modal harta rampasan daripada umat Islam. Itu umat Islam yang berhijrah tinggalkan Mekah. Dan duit ini pula mereka memang nak gunakan untuk menyerang Rasulullah di Madinah. Jadi mereka sedang mengumpulkan kekuatan. Yang pertama, mereka mengambil harta orang Islam yang ditinggalkan. Yang kedua, mereka dagangkan harta ini. Yang ketiga, mereka nak gunakan sebagai senjata menentang umat Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umat Islam untuk keluar menyekat rombongan perdagangan. Maka umat Islam pun keluar dengan jumlah mereka seramai 300 lebih. Ada yang kata 317, ada yang kata 313. Manakala rombongan perdagangan, sedikit pembetulan, tadi kita sebut 60, 40 orang. Yang diketuai oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini bila mengetahui desas-desus, maka dihantar salah seorang wakilnya bernama Damdam bin Amri Al-Ghifari untuk melihat pergerakan umat Islam. Dan juga memberitahu kepada Abu Jahal tentang rancangan orang Islam. Maka Abu Jahal mengumpulkan bala tentera untuk menyelamatkan harta yang mereka mendakwa harta mereka. Di mana Abu Jahal menyeru di atas Kaabah, di panjat Kaabah, dia pun menjerit, An-najah, an-najah, ala kulli sa'bin wa dhalulin, irakum wa amwalakum, in asabaha Muhammadun, falan tuflihu abadan. An-najah, an-najah, selamatkan, selamatkan. Walau bagaimanapun keadaannya, rombongan perdagangan kamu, harta benda kamu, kalau Muhammad merampasnya, kamu tidak akan berjaya lagi. Ini seruan Abu Jahal. Mengumpulkan bala tentera Mekah yang jumlah lebih daripada 1,000 orang. Manakala Abu Sufyan, bila dia mengetahui pergerakan Nabi SAW bersama para sahabat, melalui risikan yang dibuat, maka Abu Sufyan mengambil jalan lain. Jalan yang tidak diketahui oleh umat Islam. Bila umat Islam sampai sahaja,
Abu Sufyan telah melalui jalan lain. Dan mereka mengetahui satu gerakan besaran datang daripada Mekah dipimpin oleh Abu Jahal. Lalu Rasulullah SAW melihat umat Islam tidak dapat mengelak. Kerana Rasulullah telah diberi janji oleh Allah akan mendapat kemenangan dengan pertemuan salah satu daripada kumpulan ini. Ketika umat Islam berharap mereka bertemu dengan rombongan perdagangan. Sebab hartanya lebih banyak. Dan jumlah tenteranya sedikit. Sedangkan Abu Jahal pula, ini tentera ramai. Dan terdiri daripada pahlawan-pahlawan Quraisy. Maka umat Islam mula sebahagiannya berbelah bahagi. Sudah rasa sedikit kecewa kerana tidak mampu menyekat rombongan Abu Sufyan. Tapi kali ini mereka terpaksa menghadapi tentera Abu Jahal dalam keadaan mereka tidak punya pengalaman perang. Sedangkan Abu Jahal punya pengalaman perang. Dan kelengkapan perang. Dan persiapan untuk perang. Sedangkan Nabi SAW tidak bersiap untuk perang. Kuda yang dibawa cuma 2 ekor. Dan unta 70 ekor yang digilir-gilir seramai 4 orang. Setiap seekor unta digilir 4 orang. Dengan kelengkapan yang sedikit, dengan tak ada niat nak berperang. Dengan senjata pun tak banyak, jumlah yang dibawa pun tak banyak dan tidak berpengalaman. Kalangan mereka ini kebanyakannya muhajirin. Yang ini orang-orang Mekah dulu. Dan sebahagian orang Ansar. Orang Madinah. Maka Nabi SAW berkumpul. Dan meminta pandangan setiap umat Islam. Maka Abu Bakar pun bercakap. Dengan percakapan yang menggembirakan Nabi SAW. Yang dia menyetujui apa pun yang Rasulullah buat. Demikian juga Umar Al-Khattab. Kemudian bangun Miqdad bin Amri lalu berkata, Ya Rasulullah, imdi lima amarakallahu bih, fanahnu ma'aka. Wallahi la nakulu laka, kama qalat banu Israili Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila, innaha huna qa'idun. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila, inna ma'akuma muqatilun. Walladhi ba'athaka bilhaq, law sirta bina ila balqil ghimad, lajaladna ma'aka min dunih hatta nablughahu. Maksudnya, wahai Rasulullah, lakukan apa sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan. Kami bersamamu. Kami tidak akan berkata sebagaimana Bani Israel berkata pada Musa, pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu untuk berperang, kami duduk di sini. Tetapi kami akan berkata, pergilah engkau wahai Muhammad dengan Tuhanmu dan kami turut sama berperang bersamamu. Dan demi diriku dan demi yang membangkitkanmu dengan kebenaran, kalau sekiranya kamu mengajak kami pergi ke tempat yang jauh, itu satu tempat di negara Yaman, kami akan bersusah payah untuk mengikutimu sehinggalah kami sampai. Maka Rasulullah gembira dengan ucapan tersebut. Ucapan yang penuh semangat. Maka Nabi mendoakan kebaikan. Lalu orang-orang Ansar, sebahagian orang Ansar, bila Nabi SAW berkata, apakah ada lagi pandangan yang lain? Wahai orang Ansar, katakan sesuatu. Lalu Nabi SAW berkata, asyiru alayya ayuhan nas. Tolong beri lagi pandangan dan pendapat. Ini Rasulullah ingin melihat respon orang Ansar. Sebab orang-orang muhajirin dah beri respon. Mereka akan ikut. Walau bagaimanapun susah peperangan tersebut. Lalu ketika itu, sebab salah seorang daripada ketua Ansar, namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad kata, Wallahi, laka'annaka turiduna ya Rasulullah. Seolah-olah Tuhan ingin pendapat kami. Lalu jawab Nabi SAW, ajal, ya. Aku ingin pandangan kamu, wahai orang-orang Ansar. Sebab orang-orang Ansar cuma berjanji mempertahankan Rasulullah di Madinah. Tapi sekarang mereka keluar dari Madinah. Maka Rasulullah ingin melihat apa pandangan orang Ansar. Kerana Ansar memang berbaiat mempertahankan Rasulullah. Tetapi apa yang mereka maksudkan mempertahankan kaum Nabi diserang di Madinah? Sekarang mereka berada di luar Madinah. Apakah orang Ansar sanggup? Maka pemimpin mereka bercakap, yakni Sa'ad bin Mu'az, berkata, qad amanna bika wa saddaqnaka wa syahidna amma ji'ta bihi huwal haq wa a'tainaka ala dhalika uhudana wa mawathiqana ala as-sam'i wat ta'ah famdi ya Rasulullah lima amaraka Allah walladhi ba'asaka bil haq la in ista'radta bina hadzal bahr fakhuttahu lakhudnahu ma'ak ma yatakhallafu minna rajulun wahid wa ma nakrahu an talqa bina aduwana gadan inna lasubur
indal harbi, suduq indal liqa, wa la'alla Allah yurika minna ma tuqirru bihi 'ainuka, fasir bina ala barakatillah. Maksudnya, sesungguhnya kami beriman denganmu ya Rasulullah, dan kami membenarkanmu, dan kami menyaksikan bahawa apa yang kamu bawa itu benar, dan kami telah memberikan janji setia kami. Kami telah memberikan sumpah setia kami untuk mendengar dan untuk patuh. Pergilah ya Rasulullah. Mengikut apa? Lakukan ya Rasulullah. Mengikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Demi yang membangkitmu dengan kebenaran. Sekiranya engkau menunjukkan kepada kami lautan ini, lalu kamu pun masuk ke dalam laut, nescaya kami akan masuk ke dalam laut bersamamu. Tidak akan ada seorang pun yang tertinggal di belakang. Sesungguhnya kami tidak takut dan tidak benci kalau sekiranya kamu membawa kami bertemu dengan musuh kita. Musuh kita esok hari. Sesungguhnya kami orang yang bersabar ketika perang. Benar ketika bertemu dengan musuh. Semoga Allah menunjukkan dengan sebab kami suatu yang mengembirakan kami ya Rasulullah. Maka bawalah kami mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki dan dengan keberkatan daripada Allah Ta'ala. Maka ucapan daripada Sa'ad bin Mu'adz ini mengembirakan Nabi SAW. Lalu baginda bersabda, siru ala barakatillah wa abshiru fa inna Allah wa'adani ihda ta'ifataini al-'ir al-qadimata min asy-Syam wa ala ra'siha Abu Sufyan aw an-nafir al-ati min Makkah wa ala ra'sihim Abu Jahal wallahi laka'anni al-an anzuru ila masari'il qaum. Maksudnya, kalau begitu kita bergerak dengan segala keberkatan daripada Allah. Bergembiralah kamu semua. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan aku salah satu daripada dua kumpulan, iaitu rombongan perdagangan yang datang daripada Syam yang diketuai oleh Abu Sufyan, atau tentera yang datang daripada Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal, seolah-olah akan melihat kekalahan mereka. Artinya Nabi SAW menyatakan, Allah memang ada janji pada aku bahawa aku akan bertemu dengan salah satu. Salah satu aku bertemu. Tapi Tuhan tak beritahu mana satu. Maka ketika mana Rasulullah SAW mengajak bala tentera ataupun sahabat untuk menyekat Abu Sufyan, Nabi menyangka itu. Dan orang Islam juga menyangka yang itu mereka akan menghadapinya. Ia bukan satu benda yang sukar. Tetapi Allah menghendaki bertemu dengan kelompok yang lebih besar, yang lebih kuat. Lalu kata Rasul, itu yang Allah kehendaki. Maka Allah menjanjikan kemenangan. Dan aku sudah melihat kekalahan mereka. Ini janji Allah dan janji Nabi SAW. Inilah dia latar belakang kisahnya. Maka dengan itu kita dapat memahami penafsiran ayat ini. Bila mana Allah berfirman, kama sebagaimana akhrajaka rabbuka min baitika. Allah mengeluarkan kamu wahai Muhammad min baitika daripada rumah kamu bil haq dengan sebenar. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun, dan sebahagian orang beriman tidak menyukainya. Maksudnya, sebagaimana wahai Muhammad kamu keluar daripada bumi Madinah yang bertujuan untuk menyekat rombongan Abu Sufyan ini, maka keluar tadi bukanlah satu keluar yang kamu sukai. Tak suka. Wa inna fariqan, dan sebahagian orang beriman yang ada bersama kamu juga tidak menyukai. Yujadilunaka fil haqq, dan mereka ini bertanya kepadamu. Kata yujadilunaka ini, yakni mereka menyatakan tentang apakah kita perlu berperang. Sedangkan kita punya perancangan cuma menyekat kumpulan kelompok pedagang-pedagang yang menyebabkan Nabi SAW bermusyawarah. Ba'dama tabayyana, selepas jelas tidak kena berperang. Sebahagian mereka menyatakan, merasakan ka'annama yusaquna ilal maut, mereka akan mati lepas ni. Wa hum yanzurun, dalam keadaan mereka rasa dan meyakini mati dah. Wa idh ya'idukumullah, dan ketika mana Allah telah menjanjikan kepada orang beriman. Ihda ta'ifataini, salah satu daripada pasukan itu akan menjadi milik kamu. Salah satunya akan kalah. Maka orang beriman tak tahu mana satu. Kata Allah, wa tawadduna, kamu berharap anna ghaira dhati syaukati takunu lakum, yang tak lengkap senjata, yang bukan bala tentera, yang merupakan rombongan Abu Sufyan, itu yang kamu harapkan bertemu. Wa yuridullah, sedangkan Allah mengendaki an yuhiqqal haq, untuk mengangkat kebenaran Islam dengan perintah dan kehendak Allah. Wa yaqta'a, dan untuk mengalahkan dabiral kafirin, orang-orang kafir. Li yuhiqqal haq, supaya zahir kebenaran.
wa yubtilal batil, dan akan hancur kebatilan, walau karihal mujrimun, walau dibenci oleh pada penjenayah, pada musyrikin. Baik, ayat ini Allah Ta'ala menyatakan yang saya dah sebut tadi, asal orang Islam mereka nak menyekat rombongan Abu Sufyan. Itu yang mereka nak. Mereka berharap mereka boleh menang. Apatah lagi mengetahui jumlahnya sedikit. Dan mereka perlu ramai. 313 lawan 40 orang. Boleh menang. Tiba-tiba apa yang Allah kehendaki lebih baik. Allah menghendaki Rasulullah bertembung dengan pasukan besar. Pasukan besar orang Quraisy. Selama ini orang Mekah tidak pernah mengumpulkan bala tentera sebesar itu. Ini jumlah yang besar bagi sebenarnya tanah Arab. Yang penduduknya taklah berapa ramai. 1000 tentera dan segala kelengkapan. Orang Islam nak sekat Abu Sufyan, tapi Allah mengendaki mendapat suatu benda yang mereka tidak sukai. Tetapi bagaimana orang beriman dididik. Walau tidak suka sekalipun, kalau itu yang Allah inginkan, itu yang Allah perintahkan, patuh dan taat. Memang jiwa kita ni tuan-tuan tak mampu untuk kita tolak secara totally. Perasaan tak senang dengan apa yang berlaku. Itulah kita manusia. Kadang-kadang kita nak macam ni. Jadinya macam ni. Jiwanya kurang senang. Tapi kita mengetahui apa yang Allah takdirkan itu baik. Apa yang Allah kehendaki itu bagus. Bila jiwa taat dan patuh ada pada orang Islam, mereka tetap patuh walaupun dalam keadaan demikian. Mereka mengetahui maslahah dan juga kebaikan yang lebih banyak dalam melaksanakan perintah Allah berbanding apa yang mereka inginkan. Maka ketika itu orang beriman, patuh dan taat, apa terjadi luar biasa. Kalau mereka sekadar menyekat rombongan perdagangan, mereka mengambil harta, maka ia tidak memberi suatu kemenangan yang besar kepada orang Islam. Bukan mungkin fitnah, dianggap umat Islam merampas dan merompak. Akan diwar-warkan dalam sejarah, orang Islam dipimpin oleh Rasulullah merompak kekayaan Abu Sufyan. Ia akan berlaku utama walaupun secara latar belakang sejarah, Abu Sufyan lah yang merompak, yang mengambil harta orang Islam di Mekah, dijadikan modal dan didagangkan di Syam. Dan dia nak guna pula keuntungan untuk menyerang umat Islam. Tetapi manusia akan melihat yang zahir, dia tak akan melihat perincian belakang. Yang melihat perincian itu cuma beberapa kerat. Yang melihat zahir yang paling ramai. Tuan-tuan, kalau kita post gambar kat Facebook, itu zahir. Di sebalik cerita tu orang tak nak tanya. Yang kita tulis dalam IG dan sebagainya. Zahir itu yang dia akan dihukum oleh kebanyakan manusia. Tapi cerita sebenar orang tak nak tahu. Kalau nak tahu cuma sebahagian. Bagaimana Allah jaga umat Islam. Khususnya dalam permulaan dakwah. Dan Allah Ta'ala jaga umat Islam daripada fitnah yang mungkin akan dipalu oleh musuh. Akan terus didendangkan oleh musuh sepanjang zaman. Ya, kalau sekiranya terjadi Rasulullah merampas harta Abu Sufyan, pasti kata Nabi merompak. Nabi mengambilnya. Walau dia mengambil yang dia punya sendiri. Yang umat Islam punya. Tapi macam saya katakan, orang melihat yang zahir. Tiba-tiba Allah kehendaki mereka bertembung dengan bala tentera. Maka apa yang berlaku keajaiban? Kerana orang Islam tidak bersedia untuk perang, mereka perlu berperang. Tidak bersedia dengan persenjataan. Allah tunjukkan mukjizat dan kemenangan. Dan ini menjadikan orang kafir gerun dan takut berbanding kalau mereka merampas harta. Cuma mewujudkan dendam, kebencian. Tapi kali ini umat Islam benar-benar dapat membalas kejahatan musyrik Mekah. Dengan kelompok-kelompok utama yang menyeksa umat Islam ada dalam tentera Badar tersebut. Kelompok-kelompok utama, ketua-ketua mereka. Dan kemenangan ini bukan sekadar kemenangan yang mengembalikan maruah umat Islam. Menggerungkan orang kafir. Dan menunjukkan umat Islam tidak boleh lagi dibuli. Dan umat Islam sudah mempunyai kekuatan. Bukan keajaiban yang berlaku. Termasuk turunnya malaikat. Bagi menunjukkan kebenaran yang datang dari Allah. Bagi menunjukkan pertolongan Allah yang berterusan. Kerana malaikat ini turun dengan secara berterusan. Bukan turun sekaligus, berterusan. Turun. Sehingga satu jumlah yang paling besar. Bermula jumlah 1000 orang, sehinggalah jumlahnya 5000 orang. Mereka turun berperingkat-peringkat. Yang ni turun bawa 100 malaikat. Yang ni bawa 100 malaikat. Ni Jibril turun bawa 500 malaikat. Ini Mikail turun bawa 500 malaikat. Ini malaikat ni bawa sekian-sekian. Ia terus berlangsung sehingga tamat perang. Untuk menunjukkan imdad, pertolongan Allah itu berterusan.
Bayangkan kita, kau nampak bantuan tu sentiasa datang, semangatnya lain. Berbanding datang selepuk je macam tu. Dia datang berterusan. Umat Islam melihatnya. Bukan orang kafir melihatnya. Dan melihat bagaimana malaikat-malaikat ini berperanan. Yang kita akan tafsirkan pada ayat yang akan datang. Peranan malaikat berperang. Jumlah mereka daripada peringkat yang mula-mula sehingga peringkat yang kemuncak malaikat. Dan nama-nama malaikat yang turun. Bagaimana peranan mereka. Maka Allah Ta'ala nak beritahu di sini. Apapun kebencian, ketidaksukaan kamu dalam perintah dan syariat Allah, maka kamu pula ada taat dan patuh. Sebab kamu tidak tahu mana satu yang baik untuk agama kamu. Ya memang naluri kita tak boleh nak kawal sepenuhnya. Suka dan benci. Sebab dia benda-benda yang saya katakan luar kawalan. Contoh bila kita sakit, kita suka ke sakit? Automatik tak suka. Namun kita yakin di sebalik sakit kita ada kebaikan. Ketaatan kita, wasangka baik kita pada Allah yang menjadikan Allah Ta'ala tidak akan biar lama kita kebingungan memikirkan ujian ini, melainkan nampak pintu keluar, nampak keajaiban. Begitulah umat Islam. Mereka kebingungan kerana mereka keluar bukan untuk berperang. Tidak bersiap pun perang. Tak beritahu bini pun nak perang. Bini pun tak tahu nak perang. Dia kalau bini dah tahu nak perang, pasti isteri dah boleh peluk kuat-kuat dah. Ni tak tahu. Ya, kita macam cakap dengan keluarga kita. Kita cakap cuma nak pergi satu tempat. Tiba-tiba terpaksa pergi lebih jauh. Maka kebimbangan kita ada. Bagaimana isteri di rumah? Bagaimana anak-anak di rumah? Waktu keluar tak fikir mati. Sebab cuma menyekat rombongan perdagangan. Kerana pasti rombongan perdagangan yang berjumlah 40 orang ni nampak jumlah 300 orang terus serah diri. Maka senang mereka ambil. Dan nampak menang atas kertas. Dan dapat menang atas fikiran. Tiba-tiba berlaku sebaliknya. Berlaku sebaliknya. Umpama kita tuan-tuan bersiap. Kita fikir nak mengairkan misalnya. Mengairkan je kita nak mengairkan. Bawa lah jorang lebih kurang. Rupa-rupanya terpaksa mengair buaya. Buaya dia. Terpaksa berlawan buaya. Kita tak bawa pula peralatan. Tapi bila kita berjaya, maka hebat. Orang kata apa? Kita berjaya mengair buaya. Jaya mengair buaya daripada mengairkan mana nampak hebat. Mengair buaya. Mungkin kita lepas tu nampak lawan buaya. Terus lekat. Begitu orang Islam. Mereka tak fikir nak mati. Mereka tak fikir ada risiko. Mereka tak fikir itu semua. Tetapi Allah menghendakinya. Namun Nabi SAW seorang pemimpin politik yang hebat. Nabi tak terus buat tindakan ataupun terus menguji keimanan para sahabat dan tak apa, ikut je kita menang. Tidak. Nabi minta pendapat. Pendapat Abu Bakar, Umar, Miqdad, Sa'ad. Minta semua pendapat. Sila cakap. Kerana mereka mewakili ketua-ketua. Mereka ini mewakili orang-orang berpengaruh. Kerana kebanyakan masyarakat, tuan-tuan, pandangan mereka bersama pandangan pemimpin mereka. Kebanyakan orang awam ni, tuan-tuan, orang macam kita lah, kalau kita orang awam, kita akan ikut pemimpin kita cakap apa. Sebab tu kadang-kadang pemimpin setuju, kita pun setuju. Tak setuju, kita pun tak setuju juga. Pemimpin kita ajak gaduh yang ni, kita gaduh. Pemimpin ajak berdamai, kita damai. Kebanyakan manusia kecenderungannya kepada ucapan-ucapan dan tindakan pemimpin. Dan Rasulullah bijak strategi. Walaupun Rasulullah sudah menjadi pemimpin pada semua umat Islam. Tetapi walaupun Rasulullah menjadi pemimpin yang besar, tapi mereka pasti juga terpengaruh dengan orang yang kecil ni. Kalangan-kalangan bawahan. Dan itu setiap orang atas kena tahu. Ataupun walaupun dia dah duduk peringkat tertinggi Perdana Menteri. Atau dia ni presiden, mana-mana parti dan sebagainya. Dia kena ingat. Orang bawah tu walaupun tahu dia bos sekali, dia juga ada ikut orang tertentu di situ. Itu bila dia melompat, dia pun ikut sekali melompat. Sebab begitu fitrah. Ini fitrah. Rasulullah SAW memahami benda ni. Padahal Nabi boleh je menggunakan kuasa veto sebagai pemimpin mutlak. Okey, semua ikut perang. Jangan cakap banyak. Tampar lagu ni. Boleh je begitu. Tegak, ikut aku. Tapi Rasulullah bijak. Biar mereka bertindak mengikut keinginan mereka dan redha mereka. Akhirnya Abu Bakar bercakap. Umar bercakap. Abu Bakar mempengaruhi sebahagian yang cenderung kepada Abu Bakar. Umar mempengaruhi sebahagian yang cenderung pada Umar. Miqdad bercakap mempengaruhi sebahagian yang cenderung pada Miqdad. Sa'ad bercakap mempengaruhi sebahagian yang cenderung kepadanya. Kalangan Ansar. Maka Rasulullah dah dapat satu kata sepakat. Apa dia? Lakukan apa yang Allah perintahkan. Apakah Rasulullah perlu minta pandangan mereka untuk buat perintah Allah? Ya, Nabi tak perlu. Tetapi secara istiqtaf atau kita katakan bagaimana cara kita memujuk. Kita dalam menyampaikan hukum kena bijaksana.
Memang ia perintah Allah, tapi iman manusia ini berbeza-beza. Tak sama. Kadang-kadang kita nak bercakap sesuatu, mudah kita kata ini perintah Allah, mudah. Tapi kerana wazi'uddin ni, kekuatan agamanya tidak kuat. Kita perlu bercakap sesuatu yang lebih. Umpama kita lihat, bila seorang lelaki dia nak masuk Islam tapi dia nak berzina, tidak mau tinggalkan zina. Sahabat marah. Sahabat hampir nak memukul dia. Apa nak masuk Islam tapi tak nak teruskan zina. Nabi boleh kata je, Islam tak benarkan zina, jangan zina. Tapi Nabi menggunakan kaedah isti'taf. Memujuk, sini kau. Suka tak kalau ibu kamu berzina dengan orang? Tak suka. Kalau anak perempuan kamu berzina, tak suka. Kalau saudara perempuan kamu berzina, tak suka. Nenek kamu 80 tahun berzina, tak suka. Maka dia sebut semua kaum keluarganya. Suka tak kamu kalau mereka berzina? Tak suka. Lalu demikian orang lain, kata Rasul. Perempuan yang kamu zina itu mungkin ibu seseorang. Mungkin kakak seseorang. Mungkin adik-beradik seseorang. Mungkin isteri seseorang. Mereka juga tidak suka. Akhirnya, sahabat ni pun tenang. Kan saya katakan memang mudah kita cakap, ini perintah Allah, ikut sudahlah. Kata ini peringkat tertinggi. Ini peringkat yang masih lemah perlu dipujuk. Dengan ada seorang petarung UFC terkenal. Petarung UFC terkenal ni, dia duduk dengan bintang-bintang bola sepak dunia. Ada salah seorang jurulatih yang tersohor di dunia. Bagi dia arak. Suruh minum. Ini nama Sir Alex Ferguson bagi arak. Suruh dia minum. Dia nak suruh ni dia bagi pada Habib Nurmagomedov. Atau bagi Khabib. Bekas petarung UFC terkenal dunia. Macam mana dia nak tolak arak? Dia berfikir, dia boleh secara strictly dia kata bahawa saya Muslim, I've never drink, saya tak pernah minum. Atau saya tak dibenarkan minum. Tapi orang ni faham apa? Maka macam mana dia jawab? Dia kata, maaf, saya tak boleh minum, saya bimbang kalau saya minum, saya belasah awak semua. Sebab saya mabuk, mesti saya belasah awak semua, mati awak. Oh, dia pun ketawa, betul juga, tak boleh minum. Tentang ini namanya isti'taf. Maksudnya, menjawab dengan keadaan lemah orang tadi. Macam kita lah tuan-tuan, anak kita tanya. Dia kata ayah ataupun papa ataupun mama, macam mana adik keluar daripada perut mama ni? Tuan-tuan nak cerita macam mana? Macam mana adik tu terjadi dalam perut? Sampai boleh duduk dalam perut? Kita pun cerita straightly gitu. Budak ni Wak Iman dia tak faham, atau Wak Iman kita bercakap satu benda menyeksa batin dia, nak faham. Macam mana nak beritahu ni, adik dia boleh duduk dalam perut mama, kemudian keluar. Keluar ikut mana dia tanya? Kita nak kata keluar ikut mana? Sak jujur je lah. Itu bukan jujur, itu bodoh. Okay, kita kena pandai cakap. Kena bijak cakap. Bila dia tanya ni, kenapa adik ni menyusu? Oh, kita pun jawab. Bahasa mudah. Dia menyusu ni supaya tumbuh gigi. Oh, macam tu. Habis atuk tak ada menyusu sekali. Atuk tak ada gigi. Dia tumbuh gigi. Oh, dia mau merangkap kita. Maka artinya, setiap orang perlu menjawab mengikut keadaan manusia. Nabi SAW mengetahui para sahabat, iman mereka tak sama. Ada yang bila berkata, ini perintah Allah, mereka bergegas terang dalam peringkat itu. Ini pula dalam permulaan perang pertama yang pernah mereka hadapi, yang berlaku pada tahun 2 Hijrah. Dan keadaan umat Islam baru dibentuk. Nabi memerlukan masa yang panjang untuk mendidik, menjadikan mereka berani. Sebab itu Nabi tanya pendapat, maka setiap tu beri pendapat dan pendapat. Akhirnya Nabi dapat persepakatan, okey, perang. Kerana Allah telah menjanjikan aku dengan kemenangan. Dan aku sudah melihat kekalahan mereka. Inilah maksud bagaimana kita katakan hebatnya siasah politik peperangan baginda SAW. Walau saya katakan Nabi ini berkuasa mutlak, boleh cakap terus pergi perang. Tapi lihat bagaimana Rasulullah menyebut secara berperingkat. Mengajak umat Islam. Selain memberitahu kepada mereka, ini janji Allah. Dan apa yang Allah pilih ini lebih baik. Sebab itu para ulama melihat. Ataupun daripada ayat yang kita baca, 4 ayat yang kita baca. Ayat ke-5 sampai ke-8 ini mempunyai beberapa pengajaran yang penting. Iaitu pertama, kebaikan dan masalah itu mengikut apa yang Allah perintah. Bukan apa yang kita lihat dan bukan apa yang kita pandang. Kita pandang ni bagus. Tak. Apa yang Allah perintah, itulah kebaikan yang sebenar. Begitulah dalam peperangan padang. Kebaikannya berhadapan dengan musuh yang kuat. Bukan berhadapan dengan musuh yang lembek. Kalau tidak dikatakan orang Islam tadi dengan tuduhan-tuduhan yang pelbagai. Dan kebenaran itu selama-lamanya kebenaran.
tetapi akan sampai masanya kebenaran itu akan dizahirkan. Tuan-tuan, yang benar ni tak berubah. Cuma sekarang kebenaran Islam terkambus dan tertutup. Maka Allah jadikan siri-siri peperangan, siri-siri ujian untuk menzahirkan kebenaran. Kebenaran memang benar, dia tak boleh berubah. Benar memang benar. Islam itu agama benar. Tapi bagaimana ia zahir? Dengan peperangan. Maka nampak kebenaran. Sebab bila seorang berperang, mereka nampak kuasa dari Allah Ta'ala, keajaiban yang datang daripada Allah menyembelih pihak mana. Bila mereka lihat bagaimana keajaiban, khususnya dengan turun malaikat, mereka mengetahui inilah perjalanan agama yang benar. Sekaligus menjadi dakwah. Sebab itu setiap kali berlaku perang, maka ramai yang memeluk Islam. Setiap kali berlaku perang, ramai memeluk Islam. Kenapa? Bukan kerana umat Islam menang semata-mata, tapi melihat keajaiban-keajaiban kemenangan yang menunjukkan bagaimana pertolongan Allah datang dengan begitu ajaib. Itu yang menjadikan mereka akur. Oh, ini kebenaran. Kalau Nabi ini cuma pahlawan biasa, dia akan menang dan kalah macam orang lain biasa. Tapi kemenangan yang dicatat oleh baginda sebenarnya kemenangan yang lain, yang berbeza. Kemenangan yang mencipta tamadun. Kemenangan yang penuh dengan akhlak. Kemenangan yang penuh dengan segala etika yang mulia. Sebab itu saya kata setiap kali berlaku peperangan, ramai masuk Islam. Tamat perang Badar, sekumpulan masuk Islam. Tamat perang Uhud, sekumpulan masuk Islam. Khandaq, sekumpulan masuk Islam. Pembukaan kota Mekah, semua masuk Islam. Begitu peperangan dengan Parsi, masuk Islam. Dengan Rom, masuk Islam. Akhirnya Iraq dan Iran menjadi negara Islam. Walau ia negara Parsi. Turki menjadi negara Islam. Asalnya negara Rom. Demikian juga Syam. Asal negara Rom. Aleppo, Hercules. Kawasan yang disebut ini Aleppo. Rom. Akhirnya menjadi Syam. Bumi Islam. Kita lihat bagaimana keajaiban perang Islam. Kenapa? Musuh melihat bagaimana pertolongan Allah datang. Sebagaimana perang Badar, Abu Jahal melihat bagaimana malaikat tu. Dia nampak. Dan dia kata memang kami tak boleh menang. Kalau macam ni gaya memang kami tahu kami tak boleh menang. Secara bilangan anggota kami menang. Tapi melihat imdadu ilahi, pertolongan Allah. Kerana itu kebenaran memang sudah pun jelas benar. Tapi akan ada waktu zahirnya kebenaran. Kemudian, kebatilan tidak akan bertahan. Kebatilan sebenarnya tidak ada tempat. Walaupun dia menumpang pada empayar yang besar, lama-kelamaan dia akan hilang, bagaikan buih. Dia akan hilang, bagaikan debu berterbangan. Dan demikian juga kita lihat, Allah Ta'ala menghendaki dengan berlakunya peperangan Badar. Kerana ayat ini berkait dengan peperangan Badar, jumlah yang sedikit. Menentang jumlah yang ramai. Dan Allah menangkan jumlah yang sedikit. Allah menangkan agama Allah. Allah mengangkat kalimah Islam ataupun kebenaran. Allah Ta'ala menjadikan Islam mengatasi agama-agama yang lain. Begitulah dia kesudahan setiap peperangan. Siapa yang mentaati perintah Allah, kemenangannya akan menjadi mutlak kepada yang mempertahankan kebenaran, yang mengikut perintah Allah SWT. Dan ayat ini juga kata ulama menunjukkan bahawa keluarnya Nabi SAW dan keluarnya para sahabat untuk asalnya memburu harta rampasan perang, memburu harta yang dibawa oleh Abu Sufyan itu diharuskan. Islam membenarkan. Jadi kalau seorang pergi perang, kena dapat harta rampasan perang, boleh tak? Boleh, diharuskan. Kerana ia termasuk rezeki. Jadi dibenarkan. Selain daripada berperang untuk mengangkat agama Allah SWT. Artinya tuan-tuan, kalau kita buat baik, dalam buat baik tadi adalah perkara-perkara yang bersangkutan dengan rezeki kita dan juga berkait dengan pahala dan kemuliaan yang kita nak, maka boleh, tak ada masalah. Dua-dua kita boleh memperolehinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.